Sila. Datuk Yang di-Pertua, rakan-rakan ahli Parlimen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Datuk Yang di-Pertua kerana memberi izin saya berbahas antara 5 hingga 15 minit. Dan Datuk Yang di-Pertua, saya ingin memula membangkitkan masalah filosofi atau falsafah bajet pada tahun depan 2016 yang mengatakan bajet ini adalah untuk kesejahteraan rakyat. Ianya merupakan lanjutan daripada pembentangan rancangan Malaysia yang ke-11 yang juga mengambil tema itu. Datuk Yang di-Pertua, persoalan mensejahterakan rakyat ini susah nak diterima oleh rakyat, terutama sekali oleh kawasan Parlimen Batu Pahat. Saya tak mahu bercakap bagi pihak rakyat yang lain, tapi bila saya balik ke Batu Pahat yang hampir tiap-tiap minggu dan paling kurangnya 2 atau 3 hari bersama mereka, berjumpa dalam sembang di warung, di surau, di masjid, di program-program KBSM, kahwin, beranak, sakit, mati, ya. Persoalan yang ditimbulkan oleh rakyat rata-rata menunjukkan atau menyatakan kekeluhan mereka terhadap, pertama tentang GST, yang kedua tentang kenaikan harga barang dan keperluan harian, harga barang-barang keperluan harian, tentang kejatuhan harga produk kampung, kejatuhan harga sawit, kejatuhan harga getah, kejatuhan harga nenas. Kadang-kadang ada musim nenas tak laku. Tentang isu 1MDB, orang kampung pun pandai cakap tentang 1MDB ni, Datuk Yang di-Pertua. Kurang-kurangnya kawasan saya, Rengit, Segarang, Pengaram. Tentang derma 2.6 bilion, tentang turunnya nilai harga ringgit berbanding, kerana mereka ini berjaran dengan Singapura, berbanding dengan dolar Singapura, dan oleh kerana ramai juga yang pakai pengasuh pembantu rumah dari Indonesia, mereka juga melihat bagaimana susutnya wang ringgit kita berbanding dengan rupiah Indonesia. Datuk Yang di-Pertua, bajet 2016 ini tidak menawarkan penjelasan yang tuntas kepada permasalahan dan isu-isu yang dibangkitkan oleh rakyat. GST diteruskan dengan jangkaan pendapatan pungutan tahun depan 39 bilion. Dan bila rakyat mendengar 39 bilion ini, Datuk Yang di-Pertua, lebih menyesakkan fikir pemikiran mereka. Mereka rupanya yang menampung kekurangan kantong negara kesan daripada kejatuhan harga minyak. Bukan mereka yang rakyat yang berkorban dan dikorbankan. Tol dinaikkan, pemegang konsesi yang untung berlipat ganda berbilion ringgit terus dijaga. Bagi penghuni Lembah Kelang, kebanyakan anak-anak saya duduk di kawasan ini, dia katakan tiap-tiap hari tol yang nak dia kena bayar untuk pergi balik tempat kerja, pergi balik tempat kerja ke rumah, antara 10 hingga 20 ringgit sehari tambahan. Datuk Yang di-Pertua, rakyat bertanya, apakah betul mereka didahulukan? Apakah betul bajet ini untuk mensejahterakan mereka? Atau bajet ini terus memberkayakan yang telah kaya, memiskinkan yang sudah sedia papa kedana? Bajet ini terus mendera rakyat. Kepada siapa rakyat mahu mengadu? Kepada para pemimpin negara? Perdana Menteri? Menteri Kewangan yang berhormat pekan? Sedang sibuk mengatur strategi nak melepaskan diri daripada kemelut isu 1MDB dan derma 2.6 bilion
sehingga tidak ada masa untuk melihat isu-isu yang menyebabkan penderitaan rakyat. Tetapi kes ini, kes 1MDB dan 2.6 bilion ini, Datuk Yang Dipertua, dia seperti seorang yang telah terperosok dalam pasir jerumus, makin meronta, makin tenggelam. Yang menolong pun turut ditarik sama. Datuk Yang Dipertua usaha-usaha menutup kes ini daripada pandangan awam, pandangan umum, terutama sekali kes derma 2.6 bilion yang menjadikan rakyat makin ragu kerana dia mengkorbankan ramai tokoh-tokoh, mengkorbankan timbalan Perdana Menteri, orang Johor, orang Jegan, saya lah, dan sekarang ni ada keluarganya jiran sekampung saya di Kuala Lumpur ni, mengkorbankan menteri, AG dipecat, pengurusi dan ahli PAC dipecat menerusi kenaikan pangkat. Jadi kenaikan pangkat tapi pecat. Pegawai-pegawai SPRM dipindahkan dan senarainya boleh diperpanjangkan lagi. Semua diritan per isu ini, Datuk Yang Dipertua, menyebabkan rakyat tertanya-tanya apakah sebenarnya isu 2.6 bilion ini. Dari mana puncanya, apa sebab dia meleleh-leleh tak selesai masalah sehingga mengorbankan banyak mangsa. Tuan-tuan Yang Dipertua, semua masalah ini oleh kerana kemelut kepimpinan dan akhirnya berlaku krisis kepimpinan, berlaku credibility kepimpinan, dan rakyat merasakan oleh kerana kemelut kepimpinan ini mereka terbiar. Dan saya ingin mencadangkan Datuk Pengerusi supaya Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan kerajaan dan kita semua memberikan perhatian khusus kepada penderitaan rakyat ini, terutama dalam hal-hal yang kita sebutkan tadi, soal GST, soal kenaikan harga barang, soal kemerosotan harga produk kampung yang menyebabkan hidup mereka sangat terseksa. Ya, nama jalan Batu Pahat. Tadi je ke kanda Batu Pahat. Boleh tak bagi contoh mana-mana negara yang boleh garanti tak ada harga barang naik dalam dunia ni? Boleh tak bagi contoh? Saya nak bagi, Datuk Yang Dipertua, terima kasih Mersing. Saya nak bagi penyelesaian supaya tak payah kena GST, dan oleh kerana itu harga barang tak naik atau tak melambung naik, dengan mencari jalan penyelesaian yang lain. Dan penyelesaian yang lain itu kita ada cadangkan dalam perbahasan awal. Jadi Mersing boleh tengok handset. Datuk Yang Dipertua, jadi kita ingin mencadangkan supaya kerajaan secara serius melihat masalah masyarakat luar bandar ini dan elakkanlah daripada memberikan ubat, ya, ada seorang kawan ini menyebutkan ubat Panadol ataupun painkiller, ya, yang sementara tapi tidak menyelesaikan masalah masyarakat luar bandar secara tuntas. Datuk Yang Dipertua, sebagai seorang pendidik, saya sangat prihatin terhadap nasib pendidikan atau sistem pendidikan negara. Dalam PPPM di 2013 hingga 2015, dia menyatakan tentang wajah pelajar yang ingin dibangunkan. 6 ciri utama dikatakan wajah pelajar yang ingin dibangunkan. Pertama, pelajar yang ada pengetahuan, knowledgeable, pelajar yang ada kemahiran berfikir, pelajar yang ada kemahiran memimpin, kemahiran dua bahasa, bilingual, etika dan kerohanian, dan identiti nasional. Ciri ini disebutkan sebagai ciri
yang boleh menjadikan pelajar sebagai output daripada sistem pendidikan kita ini yang boleh bersaing di peringkat global. Saya ingin mengajak saudara melihat output daripada pendidikan kita beberapa tahun ini sampai sekarang. Kalau kita tengok outputnya, pelajar-pelajar kita lulusan SPM sebahagian besar menganggur. Sebahagiannya terlibat dalam kes mak rempit dan lain-lain seumpamanya. Jadi apakah hasil pendidikan yang telah kita lahirkan? Jadi kita lihat ada diskrepensi antara cita-cita yang nak kita capai dengan realiti yang kita sedang hadapi. Saya nak tanya Kementerian Pendidikan, apakah tindakan yang berupa lompatan sarjana yang boleh kita lakukan untuk mencapai pelajar-pelajar, output pelajar yang kita gambarkan tadi. Berkaitan dengan ini juga, Kementerian Pendidikan meletakkan nak membangun prasarana sekolah dan lain-lain di dalam bandar dan luar bandar yang bertaraf dunia. Kalau kita dengar rintihan daripada ahli-ahli yang berhormat daripada Sabah dan Sarawak, kita dengar puluhan kalau tak ratusan sekolah yang masih ketinggalan zaman. Jadi kita mahu tanyakan, apakah langkah-langkah sekali lagi untuk lompatan sarjana untuk mencapai dalam 2020 sekolah-sekolah ini ditransform semua sekali menjadi sekolah menjadi sekolah-sekolah yang bertaraf dunia. Apakah langkah-langkah yang bersifat lompatan sarjana, pasal tinggal 4 tahun lagi. Kalau buat biasa-biasa itu seperti yang jawapan selalu dijawab, kita dah buat langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, tapi sebenarnya tak berlangkah juga. Jadi kita hendakkan kementerian memberikan jaminan supaya akhirnya kepentingan terutamanya penduduk-penduduk di luar bandar diatasi dengan semerta. Datuk yang di-Pertua, dalam kemahiran yang nak diwujudkan di kalangan pelajar-pelajar tadi sebagai output pendidikan kita ialah kemahiran dua bahasa. Kalau kita tengok betul akhir-akhir ni pelajar-pelajar kita yang keluar daripada sekolah kebangsaan, national schools, bahasa Melayu dia out, bahasa Melayu dia juga rosak dan punah, bahasa Inggeris pun tak reti. Kedua-dua bahasa Melayunya dan bahasa Inggeris dah campur macam bahasa WhatsApp, yang ejaannya pun kita tak boleh nak boleh baca. Kalau kita baca, kalau saya baca memang tak boleh faham. Sama-sama mereka boleh faham. Jadi standard bahasa, kedua-dua bahasa Inggeris dan bahasa Melayu merosot dengan derasnya. Datuk yang di-Pertua, baru-baru ini Yang Berhormat Menteri Pendidikan mengisytiharkan untuk menjadikan dipilih kira-kira kalau tak silap ingatan saya 300 buah sekolah untuk jadi sekolah dua bahasa. Ada aliran Inggeris, ada aliran Melayu. Ini dikatakan sebagai pilot project. Kalau berjaya, nanti akan diteruskan sekolah 30 dulu yang nanti akan ada aliran, dua aliran Melayu, aliran Inggeris, mungkin juga ada aliran agama. Datuk Pengurusi, saya menjadi cikgu ni, menjadi guru, menjadi pendidik, jadi pengetua, jadi pensyarah, itu sejak tahun 60-an. Dan saya tengok antara masalah kita, Datuk yang di-Pertua, ialah menjadikan sistem pendidikan kita sebagai makmal uji kaji. Setiap kali datang menteri, setiap kalilah dia berubah. Ya, boleh gulung ya, Mak. Bagi peluang. So, jadi akhirnya tidak ada satu yang mantap, tidak ada satu yang mantap. Dan bila tidak ada satu yang mantap, akhirnya yang cikgu-cikgu, para pendidik yang letih mengikuti kursus, akhirnya ditunggu je pergi kursus, pergi mana, pergi apa, akhirnya serupa juga, dia buat serupa juga, rutin saja. Ini kerana dia tengok nanti datang menteri baru berubah lagi. Poin saya, Datuk yang di-Pertua, ialah mengapa tidak Kementerian Pendidikan melihat secara teliti tentang apakah kaedah dan bahasa yang kita nak ajar. Kita kena yakin kita boleh gunakan bahasa Melayu, kerana bahasa Melayu sudah menjadi terbukti puluhan tahun dulu. Kalau mereka hendakkan aliran Inggeris, mereka boleh pilih
international school. Bapak-bapak yang nak pilih sekarang dah ada international school. Dalam mantan Menteri Pendidikan yang lepas dah membenarkan international school menerima anak-anak ini, ya. Dan kalau mahu mereka nak menggunakan aliran Mandarin, boleh pergi sekolah Mandarin dan juga sekolah Cina. Begitu juga dengan Tamilnya. Jadi maknanya ibu bapa masih ada kebebasan untuk memilih bahasa yang mereka mahu ikuti, tetapi konten pembelajarannya masih serupa. Jadi Datuk Yang Dipertua, kita harap hal-hal ini dapat diberikan perhatian. Ini termasuklah soal nanti, soal MBM, MBI, memperkasa bahasa Melayu dan mengukuhkan bahasa Inggeris. Kita harapkan juga dia jangan trial and error. Sekarang ni paling akhir saya dimaklumkan nak bawa guru-guru India pula. Dulu ada guru Australia, guru-guru India yang bahasa Inggeris ni boleh bawa kemari, ya. Jadi kita sentiasa cuba. Kenapa tidak kita pilih guru-guru kita, dilatih betul-betul, ya, diberikan keyakinan maka mereka boleh berbahasa Inggeris dan diajar mereka ini, ya, the local teachers yang memang dah dididik dalam bahasa Inggeris dan melalui pendidikan, latihan bahasa Inggeris. Mereka ini dilatih dan diberikan latihan intensif secara praktis, secara praktikal, ya. Jangan teori saja. Jadi kalau terutama sekali dalam soal communication, dalam soal penulisan, writing, comprehension dan hal-hal yang seperti itu, maknanya basic English competencies itu dibina di kalangan lokal, di kalangan guru-guru tempatan dengan mengambil expertise daripada luar. Bukan panggil orang luar. Kalau orang luar, Datuk Yang Dipertua, dia ada dia punya lenggok bahasanya, logatnya, ya. Dan orang luar pergi masuk, kalau pergi ke tempat-tempat di luar bandar, mereka bukan saja dah tak faham bahasa Inggeris, tak faham pula dia punya lenggok, dia punya dia punya logatnya tu. Kesian pokok sana tak ada peluang nanti, ya Umat. Okey, Datuk Yang Dipertua, saya fikir hal yang terakhir yang saya nak sebutkan ialah peruntukan, berapa jumlah peruntukan yang kita beri kepada sesuatu kementerian, kepada sesuatu jabatan, itu menggambarkan pendirian kita, pendirian kerajaan, pendirian Perdana Menteri. Jadi kalau kita lihatkan peruntukan yang terbesar diberikan ini ialah kepada jabatan Perdana Menteri, ya. Dengan ada 10 orang menteri penuh dengan 2 menteri timbalan menteri, iaitu diberikan bajet, ya, 20 bilion, 30 bilion, 20 bilion, ya. Jadi berganda daripada yang lepas-lepas. Jadi maknanya kalau kita tengok, fokusnya ialah memperkasa jabatan Perdana Menteri dengan meletakkan 12 menteri keliling Perdana Menteri. Apakah isyarat yang nak disampaikan oleh Perdana Menteri? Jadi saya nak tanya, apakah isyarat yang nak disampaikan oleh Perdana Menteri kepada rakyat dengan 12 Perdana Menteri, 2 dengan timbalan menteri tadi, 10 campur 2, kemudian dengan peruntukan yang besar itu? Saya nak tanya juga Datuk Yang Betul, apa isyarat yang nak diberikan oleh Perdana Menteri dengan melantik lebih daripada separuh wakil rakyat yang 133 daripada UMNO BN, ya, menjadi menteri dan timbalan menteri. Jadi apa isyarat nak disampaikan? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Muhammad. Kalau kita minta